Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Apa khabar anda semua tuan-tuan dan puan yang sedang bersiaran langsung di Facebook KL Baca? Anda sedang bersama-sama dengan saya Hafiz Latif atau Bang Pis sempena My Book Festival untuk Book Story Basking chapter yang kedua. Dan pastinya petang ini kita akan berhibur dengan 3 orang bukuan, jejakawan, tampan, lagi apa? Semua nak sambut, budiman, segala macam pujian yang kita boleh berikan kepada mereka pada petang ini kerana sangat berani untuk menampilkan diri masing-masing untuk kita berhibur bersama-sama di petang hujung minggu. Sebelum itu, sebelum saya terlupa, saya nak ambil kesempatan untuk ucapkan selamat tahun baru 2021. Rasanya belum terlambat lagi untuk ucapkan selamat tahun baru 2021 kepada anda semua, penonton-penonton setia yang berada di Facebook KL Baca. Dan petang ini untuk acara Book Story Basking chapter yang kedua, kita akan bersama-sama dengan sebelah kanan saya, Tuan Abdul Muiz. Siapa beliau nanti kita akan kongsikan kejap lagi. Mana tepukannya? Saya dengar macam ada 3,000-4,000 tepukan. Di sebelah kiri saya seorang jejaka yang tampan, kacak bergaya begitu, walaupun bajunya tertinggal. Tuan Saiful. Dan di sebelah hujung kena suruh lagi Tuan Saiful. Dan di sebelah hujung sana yang berjaket kacak bergaya juga, dia seorang je nak berjaket, nak kalahkan itu semua di petang ni. Tak apa, tak masalah. Tuan Bun Hadi Salihin. Kita tahu. Tapi sekali lagi. Tuan Bun. Tiba kan. Saya nak suruh diorang kongsikan untuk tengok kita punya live hari ni lah. Baik, betul. Kongsi sendiri ke? Betul. Apa yang dikatakan oleh Tuan Bun itu betul. Jadi anda semua yang sedang tonton secara langsung di Facebook KL Baca sekarang ni, mohon kongsi, mohon hebahkan kepada seluruh alam, kepada semua orang yang sedang menonton sekarang ni. Sila hebahkan, sila kongsi supaya masing-masing akan mendapat manfaat daripada apa saja yang akan dikongsikan oleh Tuan Abdul Muiz, Tuan Saiful dan juga Tuan Bun kita pada petang ini. Baik, okey. Formatnya ringkas saja. Mungkin kalau anda semua tuan-tuan dan puan mana yang mungkin ini kali pertama menonton secara langsung Book Story Basking, sebenarnya kita dah pun buat chapter yang pertama tahun lalu dan ini adalah chapter yang kedua. Jadi formatnya kita ada di sebelah kanan saya seorang tukang cerita nanti akan menceritakan petikan-petikan daripada naskah beliau yang diambil daripada buku. Kita ada seorang pemuzik yang di ujung sana yang akan melantunkan, mendendangkan lagu-lagu puisi beliau, dan kita ada penyair yang akan mendeklamasikan puisi-puisi beliau. Dan saya hari ini bertindak sebagai pemegang mikrofon. Kalau tuan-tuan rumah tengok poster tu saya pemegang mikrofon, memang betul lah saya jadi pertama yang pegang mikrofon. Baik, okey. Dan saya akan mengendalikan sesi pada petang ini lah. Jadi formatnya, mereka akan membuat persembahan dan di pertengahan-pertengahan nanti kita akan ada insyaAllah soalan-soalan ringkas, soalan-soalan pantas, soalan-soalan kilat yang akan diajukan kepada mereka. Ini jangan risau tuan-tuan dan puan, soalan ni bukan soalan bocor. Mereka tak tahu berapa yang saya nak tanya kejap lagi. Jadi kalau ada yang terkeluar rahsia sana sini, saya minta maaf awal ya. Boleh bersedia? Kita berhak untuk tidak menjawab. Wajib jawab. Okey, baik. Tanpa buang masa, kita akan persilakan seorang guru matematik, tetapi dalam masa sama juga suka bermain muzik dan mengalunkan gitarnya yang sangat cantik itu. Jadi kita persilakan persembahan isteri. Oh, ya, ada sejarah macam ni kan? Tapi sejarah tu kejap lagi kita ni, sebab kita nak bagi penonton kita ni ada ni sikit, ada haluan telinganya sedap sikit pada petang ni. Jadi kita mulakan Book Story Basking chapter kedua dengan persembahan pertama daripada Tuan Bun. Itu dah, terima kasih Bang Pis. Terimalah Atur Selera. Susun letak tak mesti dalam peta, atur
yang pertama petang ini kan, dan membuka tirai persembahan Book Story Basket chapter yang kedua dengan lagunya Atur Selera. Mungkin boleh silakan. Mic tu memang untuk dipegang. Apa pun tuan, mungkin boleh kongsi dengan kita pada petang ni lah kan, sedikit sejarahnya. Tadi Tom Is dah bocor rahsia sikit sejarah gitar dulu. Macam mana boleh, apa kisahnya dapat gitar ni? Gitar ni seperti biasa lah. Seperti biasa saya di prank oleh Puan isteri lah. Biasa dia ada komplot dengan adik-beradik ataupun tapi kali ni satu malam tu pada hari jadi saya pun tak ingat lah yang berapa, dah banyak sangat hari jadi. Dia pukul 12 malam dia suruh saya pergi ambil barang dalam kereta. Kita sebagai suami yang misali beras kita beli, gula kita beli, bini suruh apa susah sangat pergi lah. So macam banyak sangat nak pergi. Nak minta puji banyak sangat. Beras kita beli. Lepas tu setelah berlaku beberapa hal insiden beberapa dialog-dialog pergilah ambil barang dalam kereta. Rupanya dalam kereta dah ada gitar ni dalam kereta dia yang dia beli secara dalam talian. Maknanya postman pun mungkin komplot sekali lah tu. Postman pun datang ke rumah waktu saya tak ada. Okey, faham. Jadi dapatlah satu gitar. Saya bagi gitar ni gitar cari makan. Gitar cari makan? Ya. Saya pernah dapat beberapa ratus lah dengan menggunakan gitar ni. Okey, beberapa ratus ke beberapa ratus ribu ke macam mana? Beberapa ratus ringgit lah. Masa tu buat basking untuk majlis mesyuarat agung PABG. So waktu selingan tu kita main gitar, lepas tu buat collection sikit dan duit tu kita sumbangkan untuk PABG. Faham? Baik, okey, kita ke Atur Selera. Mungkin boleh kongsikan sikit dengan audiens kita pada petang ini kan, sejarahnya ataupun inspirasi yang tercetus daripada lagu Atur Selera ni kan. Apa yang memberi inspirasi? Okey, untuk Atur Selera dia macam satu inspirasi yang saya dapat dengan keadaan kat rumah. Kita kadang-kadang dekat rumah tu, kalau kat rumah tu, ini bagi saya lah bagi saya, kalau kat rumah tu kita kadang-kadang terasa dia macam sangat selera. Tapi bila kita kemas sampai licin, sampai tak ada barang atas meja, tak ada baju untuk dilipat tak ada bantal yang bersepah, kita rasa saya rasa kosong. Rasa tenang ke? Tak tenang. Jadi saya lagi suka dia macam ada sepah sikit. Rasa bila rumah tu sepah, maknanya kita tahulah ada kehidupan lah dekat rumah tu. Okey, saya nak ulang dulu. Sepah ke selera kan? Selera. Selera. Sebab dia Atur Selera kan? Kalau Atur Sepah ni bagi saya sepah lah Sepah lah ya. Selera. Kadang kita dah lipat baju, tak sempat hantar baju kat almari, dah ada anak-anak bertuah yang sepahkan baju tu. Itu biasa lah tu. Faham? Itu keadaan rumah yang biasa. Tapi dalam selera tu masih lagi boleh carilah barang yang dikehendaki. Boleh. Tapi biasa bukan cari-carilah, orang rumah lah cari. Faham? Dia biasanya kalau jenis macam ni kan, dia biasanya kalau macam ni, kita akan tanya, yang mana abang punya? Ada atau tak jumpa bang? Tak jumpa. Kalau saya jumpa siap. Masa tu jumpa? Itu tu jumpa. Sebaik dia tak kata putar baju abang mana? Itu dah jadi lain nanti. Rumah saya dia ambil satu. Saya banyak cerita soal rumah lah ni Itu apa pasal? Dia butang baju Melayu saya, dia tak kacau langsung sebab dia takut jadi macam cerita Piramli. Baik. Okey, sebelum kita melalut dengan butang baju punya scene seterusnya, baik, kita teruskan Book Story Basket chapter yang kedua dengan persembahan seterusnya daripada Tuan Abdul Muiz. Awal tadi dia dah rampas dulu mikrofon. Ini sebenarnya bahaya sebenarnya. Bila host bersama dengan host, moderator kan, pengacara dengan pengacara dia macam ni. Pantang dapat mic, lepas tu mula nak rampas mic orang. Tapi apa? Kita teruskan. Buat tuan-tuan dan puan mana yang mungkin belum mengenali Tuan Abdul Muiz, beliau adalah seorang YouTuber yang tersohor. Waktu kami buat latihan, kalau tak salah saya baru dia 2-3 hari lepas waktu kita buat latihan 2-3 hari lepas, dikatakan jumlah subscriber channel beliau 16,000. Tetapi baru 2 hari tuan-tuan dan puan, hari ni saya nak tanya, berapa jumlah subscriber yang ada? 17,600 lebih lah. Ui, dalam masa 2-3 hari dia punya naik 1,000 lebih. Ini betul. Ya, dia. Tapi dalam masa 2-3 hari naik 1,000 lebih ni dia macam mesti ada benda yang tular ni tuan-tuan. Baik, tengok, cari nama Abdul Muiz, ada benda-benda yang tular ni kan. Baik, okey, tak apa. Kita teruskan dengan sesi bersama dengan Tuan Abdul Muiz dengan perkongsian beliau dengan bukunya. Silakan. Okey, baik, terima kasih Bang Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para penonton yang sedang menonton live pada hari ini di Facebook KL Baca,
Saya Abdul Muiz bin Muhammad Rusli, bertugas sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar. Hari ini saya nak kongsikan petikan cerita daripada buku saya, Layan Sikit Membebel. Sebab kalau saya tengok baru di 13 minit kan live ni, rasa macam panjang lagi perjalanan kita kan? Jadi sambil-sambil lah kan Bang Pis kan? Kalau sebelah ni Bang Pis, boleh panggil saya Bang Pis. Nah juga. Nah mantap. Tengok isteri ada pandang dalam situ kan? Tak ada. Alhamdulillah. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Buku ini mengisahkan tentang buku motivasi yang diterbitkan oleh Galeri Ilmu Syariah seperti dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur pada tahun 2019. Saya ambil daripada bab yang kedua, iaitu tarik versus tolak. Zainab, kamu sudah makan? Sudah, Mak. Puan Siti faham sangat akan perangai anak tunggalnya itu. Biarpun Zainab memberitahunya yang dia sudah makan, sebenarnya tidak. Tadi petang dilihatnya Zainab menggoreng seekor ikan kembung yang sederhana besar sebagai lauk. Sehingga sekarang ikan kembung itu masih belum bersentuh. Zainab, tak baik menipu Mak. Puan Siti mengurut dadanya. Ada rasa pedih yang mencucuk. Jeda. Tidak ada satu suara pun yang keluar dari mulut Zainab yang berada di sebalik dinding bilik. Keluarlah Zainab, kita makan sama-sama ya. Tak apalah Mak, Mak makan dulu. Zainab sudah mengantuk. Nanti Mak biarkan saja pinggan di situ ya. Esok Zainab bersihkan. Sedaya upaya Zainab menyembunyikan rasa resahnya. Allahu, begitulah Zainab yang Puan Siti kenali. Sejak kematian suami dan kaki Puan Siti diamputasi, Zainab telah banyak berkorban untuknya. Dialah yang menjadi ketua keluarga dan menguruskan semua hal di rumah. Bukan Puan Siti tidak kasihan, malah remuk hatinya apabila melihat Zainab yang letih pulang dari sekolah bergegas untuk menguruskan dirinya pula. Tapi apakah daya, Puan Siti tidak mampu. Tidak mampu dari segi kudrat dan tidak mampu juga dari segi kewangan. Pernah berkali-kali Puan Siti memohon maaf kepada Zainab. Seawal usia 16 tahun dia terpaksa menempuhi kesusahan dalam hidup. Tapi berkali-kali juga Zainab menafikan. Dia tidak pernah menyesal atas takdir yang telah ditetapkan. Malah Zainab juga bahagia dilahirkan di dalam keluarga ini. Puan Siti sebab kesudahannya air matalah yang menjadi peneman mereka anak beranak. Assalamualaikum. Puan Siti mengesap menuju pintu. Perlahan daun pintu dibuka. Muncul seorang wanita yang kemas pakaiannya. Di dada wanita itu tersemat tanda nama bertulis Wahidah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Jeda. Dengan suara yang serak, Puan Siti melontar tanya, Puan siapa ya? Oh, maafkan saya Puan. Saya Wahidah, Cikgu Wahidah, guru di sekolah Zainab. Cikgu Wahidah bergerak mendaki anak tangga. Tangan diulur disambut sopan oleh Puan Siti. Masuklah cikgu, rumah kami kecil sahaja. Puan Siti membuka daun pintu lebih luas. Cikgu Wahidah masuk dengan tertib, berkeriut lantai apabila kakinya memijak susunan kayu yang jarang itu. Maaf ya cikgu, Puan Siti menibas habuk di lantai. Tak mengapa Puan. Jadi apa hajat cikgu datang kemari? Begini Puan, saya nak maklumkan kepada Puan, sebagai anak asnaf zakat, Zainab telah terpilih untuk menerima sumbangan wang saku daripada Lembaga Zakat Selangor. Allahu Akbar, benarkah cikgu? Cikgu Wahidah hanya mengangguk. Terlukis senyuman halus di wajahnya. Nilainya RM5 setiap hari Puan. Subhanallah, banyaknya cikgu. Puan Siti tidak terdaya untuk menyembunyikan rasa terujanya. Ya Puan, pihak zakat telah sediakan wang saku sebanyak RM5 setiap hari agar pelajar dapat menikmati makanan yang berkhasiat setiap pagi di sekolah. Puan Siti menadah tangan menzahirkan tanda syukurnya. Tanpa disedari, manik jernih perlahan menelusuri pipi tuannya. Sudah tidak apa lagi yang saya harapkan dalam hidup ini cikgu. Saya sudah tua, kaki pula sudah dipotong paras paha. Biarlah Zainab mendapat haknya sebagai anak yang sempurna. Air mata Puan Siti semakin lebat. Basah pergelangan bajunya menyeka air mata yang melimpah tanpa henti. Puan jangan risau, Zainab anak yang cerdas. Dia kerap memberitahu bahawa kesusahan yang dihadapi menjadi pendorong untuk dia berjaya. Ternyata harapan bukan angan-angan kosong. Kesusahan ini menjadikan dia seorang yang kuat. Malah lebih cekal menempuhi lelah sebagai seorang pelajar. Cepat-cepat Cikgu Wahidah menahan air matanya dari tumpah. Dia harus kuat. Terima kasih cikgu. Zainablah satu-satunya harta yang saya ada.
semoga dia menjadi salah satu jariah yang tidak akan putus selepas saya mati nanti. Tangisan Cikgu Wahidah dan Puan Siti akhirnya bersatu. Saya ambil masa bertenang sekejap. Menghadap. Menghadam. Dan juga sambil-sambil tu pula dia punya alunan bacaan, ya Allah. Macam taranum. Lain macam dia pergi mungkin lepas asal ni kot. Jadi lebih sedap suara dia keluar. Tapi kan mungkin tuan boleh kongsi kot dengan kita pada petang ni juga kan, berkenaan kisah ni tadi. Dia sebenarnya diekspresikan daripada kisah sebenar ke yang berlaku, ataupun sebenarnya memang yalah, sebab kita bila kita menulis kan, ada yang kisah benar yang kita catatkan, ada yang mungkin yang daripada kita punya idea, rangkuman daripada imajinasi kita sendiri sebagainya kan. Jadi mungkin boleh kongsi sikit kalau benar ini adalah cerita benar misalnya. Okey, baik, terima kasih Bang Pis. Saya sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling memang selalu berhadapan dengan pelajar-pelajar seperti ini. Pelajar yang ada keupayaan untuk belajar kan, tapi pada masa yang sama dia berada dalam situasi keluarga yang mungkin tak mampu dan sebagainya. Kita bersyukur, terutama di Selangor. Ini kita bukan mempromosikan lembaga zakat Selangor di Bang Pis tetapi ini kisah benar yang mana lembaga zakat Selangor telah memberi wang saku setiap hari kepada para pelajar untuk dihabiskan. Semua ini adalah sumbangan daripada kita ni yang membayar zakat di Selangor, dan zakat itu, duit itu telah diberikan kepada asnaf yang layak untuk mereka gunakan supaya mereka satu hari nanti akan keluar daripada kepompong asnaf dan mereka pula yang membayar zakat. Dan kisah itu saya rakam, saya jadikan dia sebagai satu kisah motivasi dalam buku saya, Layan Sikit Memimpin. Maknanya kalau ikutkan dalam buku ni banyak kisah-kisah motivasi yang diambil daripada kebanyakannya adalah kisah-kisah para pelajar sendiri. Contohnya, okey. Tapi kan dalam keadaan situasi semasa, dalam keadaan situasi semasa yang mana kita pun tahulah dah lama tak ke sekolah, tak bertemu dengan anak murid face to face lah orang kata. Kalau bertemu dalam maya mungkin selalu kot cikgu kan. Tapi macam mana nak mengumpul cerita? Sebab kan kalau kita jumpa depan mata ni mungkin ada lah mereka meluah perasaan kan. Tapi bila dalam maya sebenarnya macam mana tu? Cikgu tu. Tadi tuan cikgu kan dia kerja dari Bang Is kan. Saya sengaja simpan Bang Is. Terima kasih Bang Is. Okey, untuk makluman anda semua, sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling, kami ada satu program. Ini guru bimbingan kaunseling seluruh Malaysia lah. Kita ada satu program yang kita namakan sebagai program Ziarah Cakna. Maknanya kita akan cari pelajar-pelajar yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Kita akan pergi ke rumah mereka, kita akan bantu dengan sumbangan duit yang kita terima daripada guru-guru, daripada warga sekolah, PDG dan sebagainya. Kita belikan barang-barang yang berkaitan, kita bawa, kita jumpa, kita tanya berkenaan dengan kesihatan mental mereka dan sebagainya. Malah tugas guru bimbingan dan kaunseling juga nak mencari pelajar-pelajar yang tercicir, terutamanya pelajar-pelajar SPM yang hilang terus dari radar kan, dalam grup WhatsApp tak ada, kerja sekolah tak hantar dan sebagainya. Tugas kita jugalah yang pergi menziarah mereka kerana cakna kita kepada mereka. Dan dari situlah cerita-cerita itu dapat kita kumpul dan kita tulis, sama ada melalui media Facebook, tulisan buku dan sebagainya. Ini guru-guru contoh. Saya sebenarnya baru perasan ni tuan-tuan dan puan. Di hujung sana cikgu, di hujung sini cikgu. Yang di tengah ni pun saya difahamkan bakal cikgu ni. Bakal guru. Maknanya petang ni tiga orang yang bersama dengan kita ni adalah guru-guru semuanya. Dan mereka semua adalah orang yang sangat-sangat memberi manfaat kepada kita semua untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Saya sebenarnya sangat kagum dan sangat tabik hormat lah dengan semua guru yang ada ni kan. Dari dulu sampai sekarang. Apapun itu tadi perkongsian sedikit daripada Tuan Abdul Muiz. InsyaAllah kejap lagi kita akan bersama-sama lagi dengan beliau. Kita teruskan book story basking chapter yang kedua dengan jejaka yang dah lama tunggu ni. Macam dia kata macam bila dah lagu dia tadi kan. Nampak tak visit dia? Apa dia? Soalan panas kat dia. Dah lepas tadi kan? Oh okey, tak apa. Lepas kat dia pula. Tak adalah soalan panas saya cikgu lah senang. Okey, saya bagi cikgu-cikgu lah tiga-tiga ni senang. Tuan-tuan daripada tadi ya. Boleh Okey, kita teruskan dengan Cikgu Saiful dengan persembahan beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton di luar sana. Okey, saya bakal guru ya. Bakal guru di sebuah institusi pendidikan guru di kampus Datuk Razali Ismail di Terengganu. Okay, jadi sama kita tahu situasi semasa dengan wabak pandemik dan juga banjir yang melanda di negeri Pantai Timur ni. Jadi sama-sama kita doakan buat mereka di sana
supaya urusan mereka dipermudahkan. Jadi pada hari ini saya akan mendeklamasikan sebuah sajak itu hasil penulisan saya tersendiri yang bertajuk Wasiat Cinta buat Sang Perwira. Wahai Sang Perwira, engkau berada di saf paling hadapan. Walau keringat berlabuh menutupi susuk tubuhmu, sehingga derayan butiran tasbih menitis di pipi merahmu, tetap jua kau harungi ranjau sepanjang jalan yang perih ini, demi menjunjung amanat nusa bangsa tercinta. Wahai Sang Perwira, engkau tidak hidup sebatang kara tak kala berjuang. Kalimat doa kutitipkan di bibirku buatmu. Pengorbananmu akan terus disemat dalam lubuk sanubarimu. Kisahmu akan diabadikan dalam sejarah Malaysiaku. Malaysiaku, bukalah mata, ringankan hawa telinga, jelitlah minda, pasangkanlah hati kita. Merekalah pemilik gelaran Sang Perwira, wira yang layak dikalungkan 11 aksara. Terima kasih. Ni suara-suara deklamator lah. Tapi kalau saya tak tanya ni, saya kena tanya ni. Kalau tak, saya tak tahu. Adakah saudara Saiful juga seorang deklamator sebelum ini? Ya, saya seorang deklamator pada sejak sekolah menengah lah. Oh, okey. Pernah masuk, suara saya harapnya boleh dengar. Pernah masuk mana-mana ni ke pertandingan sebelum ni? Pernah. Sembara deklamasi kebangsaan ke? Pernah menyertai beberapa sembara deklamasi puisi kemerdekaan dan puisi Hari Malaysia pada tahun pernah sertai. Oh, okey. Menarik. Patutlah suara dia macam biar lontaran dia. Tapi ini sebab dia duduk macam ni. Kalau kita biasa, saya dulu pun pernah agak lah masuk sayembara ni kan. Memang kena berdiri, lepas tu suara dalam perut keluar, memang lain macam lagi dia. Tapi nampak macam ni lah. Tadi tu lah sikit tadi nampak lah kan. Dia tahan je. Kalau pakai baju Melayu, Tapi betul. Kalau pakai baju Melayu tadi kan. Betul kan? Kalau pakai baju Melayu tadi kan. Shem. Tapi baju Melayu ni kat mana? Mesti dia menyesal. Mesti dia menyesal. Nak saya ambilkan ke? Bukan ada suruh pesan. Orang pesan nanti tu pakai. Janganlah bully adik juga. Lah tu kan. Ni saya berbuli ni kat sini kan. Astagfirullahaladzim. Tak ada. Kami gurau-gurau je tuan-tuan perempuan kan. Ini semua kita gurau-gurau supaya santai petang ni. Jangan ada terasa hati yang kat sana mana-mana tahulah kan. Tengah menonton kan terasa hati pula kan. banyak follower Ataupun follower tegak Saiful kan. Jadi pun kata kecam lah jadi kan. Janganlah macam tu. Ni yang ada 17,000 follower ni macam mana ni kan? dia sekali lagi kepala. Sekali kot jadi kan. Okey, baik. Saiful mungkin boleh kongsi dengan kita sikit lah tentang puisi tadi kan. Apa sebenarnya yang cuba nak disampaikan melalui puisi tersebut kepada audiens kita pada petang ni? Puisi tersebut tajuknya Wasiat Cinta buat Sang Perwira, yang melambangkan saya sendiri sebagai rakyat Malaysia untuk sebagai tanda penghargaan kepada wira negara kita, iaitu frontliners. Sebenarnya frontliners ni banyak, tak seperti doktor, jurawat, namun penghantar makanan, guru-guru di sekolah juga merupakan mereka-mereka yang perlu menempuh masa-masa yang terkena penyakit wabak COVID-19 ni. Jadi sajak ini sedikit sebanyak memberikan satu doa dan juga kata-kata semangat buat wira-wira negara kita untuk terus berjuang dan tidak patah semangatlah untuk membantas wabak COVID-19. Baik, insyaAllah kita jaga kita. Kita mesti menang kan. Apapun itu tadi 3, kita baru sudah selesai saja pusingan pertama yang mana menyaksikan. Inilah tadi formatnya lebih kurang. Mungkin kalau tuan-tuan perempuan yang mana ada pertanyaan lanjut berkenaan dengan apa-apa saja yang mereka persembahkan, dan kalau mahu bertanya soalan yang tidak berkaitan dengan persembahan saya lalukan, tak ada masalah, silakan. Saya lalukan juga nak tanya soalan, mana tahu lampu berdendamkan Tuan Pun kan, nak tanya soalan dekat Tuan Pun kan, ataupun dekat Tuan Mungis ke. Tuan Pun bila tu sebab tengok dekat
komen tu. Itulah semua sebut Bun je kan. Steady Cikgu Bun. Lepas tu senyum sikit Cikgu Bun. Semua nak Bun je kat sini. Tahniah Cikgu Bun. Tak ada pun kat kita semua. Betul. Siapalah kita ni. Jom kita. Itulah saya pun rasa macam nak bunuh diri je kan. Tapi tak apalah kan. Kita bagi peluang. Itu semua berbayar. Oh, nampak beza antara follower bayar dengan follower tujuh itu yang organik. Baik, okey tak apa. Kita teruskan dengan segmen ini untuk kita punya soalan kilat. Okay. Soalan kilat ni saya random saya tak ikut turutan, boleh? Boleh. Kita ajukan kepada Tuan Muiz lah. Nampak? Sebab dia yang asyik nak keluar kan. Apa beza menjadi seorang booktuber dengan seorang guru? Okey. Bagi saya kedua-duanya sama saja. Cuma kita guru dia popular di sekolah. Dia kalau YouTuber popular di alam maya. Tiba. Senang cerita dua-dua nak popular lah. Sebab cikgu nak popular kat sekolah. Lepas tu YouTuber nak popular di alam maya. Jadi dua-dua nak popular. Memang dia popular lah kan? Yang penting dua-dua masuk. Wow, dua-dua masuk. Dah berapa monetize? Baik, okey. Itu soalan kilat untuk Tuan Muiz. Dua-dua popular. Oh, saya tak terfikir soalan tu Tak apa, terima kasih. Memang popular. Okey, kita teruskan dengan Tuan Bun. Soalan kilat seterusnya. Okey, boleh. Macam sedia sangat ya. memang dah bersedia ni. Dah bersedia kan? Apa tu? Dah bersedia. Okey. Soalan seterusnya. Cemas satu. Cemas satu. Kita bagi pada Tuan Bun. Kenapa antara kami berempat Tuan Bun yang kena pakai jaket? Okey. Jaket ni dia akan membentuk satu ilusi untuk menghilangkan lemak dan babak-babak yang wujud lah. Saya setuju. Tahu tak kenapa saya kepit? Pada saya tengok video dia nampak macam gemuk. Walaupun saya tahu saya gemuk, tapi biarlah janganlah kita tunjuk aku gemuk kan. Ini baguslah Tuan Bun ni. Jaket ni pun orang rumah beli. Jaket cari makan nama dia. Oh, ini memang semua daripada tadi ada ni kan. Kita cari makan, jaket cari makan, lepas tu semua orang rumah. Semua orang rumah. Dia yang set semua, dia yang buat semua. Kita follow je. Bukan susah nak jadi suami. Bekas kita beli. Rumah bagi jaket dengan kita ni sebab dia pun nak cari makan. Yelah, tadi kata beras dia ni kan. Kalau tak pujuk suami dengan jaket dengan kita tak ada juga. Tak macam tu lah. Kita faham. Okey. Soalan seterusnya pada saya pun. Buka dah juga. Dia paling adik sekarang ni tadi. Jangan risau dengan abang-abang ni kan. Soalan kilat. Untuk datang ke kafe Bukuhat Kabu, berapa kali naik Grab? Sebanyak 2 kali ya. Jadi kepada semua yang ingin datang ke kafe ni, boleh search location betul-betul je dekat Grab. Kalau tak kena bayar 2 kali. Kalau tak kena naik, terpaksa naik 2 kali je. Tapi tak apa sebab dekat je jarak dia, tak jauh sangat. Cerita dia ada kisah sebenarnya. Saya pun tadi datang sini masa nak order Grab tu tadi ada tersalah masuk alamat sikit. Bukan saya pun salah lah. Mungkin kami yang salah letak alamat kan, tak betul ke apa ke. Jadi 2 kali. Itu sebab tadi saya tanya soalan kenapa naik Grab 2 kali. Bukan ada apa-apa maksud telefon boleh Okey, baik. Kita santai-santai saja. Jadi okey, seterusnya untuk petang ini kita teruskan dengan segmen yang kedua. Sebelum itu tuan-tuan dan puan mana yang baru datang, selamat datang ke Facebook KL Baca. Dan anda sedang bersama-sama dengan kami untuk Book Story Basking chapter yang kedua sempena My Book Festival yang dibawakan khas untuk Kuala Lumpur, Ibu Kota Buku Dunia KLWBC 2020. Dan anda sedang bersama-sama dengan saya Hafiz Latif atau Bang Pis. Di sebelah kanan saya Tuan Abdul Muiz, di sebelah kiri saya Tuan Saiful, dan di hujung sekali yang tengah minum air mineral tu. Orang lain tak minum lagi bang. Tengah minum pula. Orang nak gunakan diri ni, dia nak minum pula. Dan di hujung sekali adalah Tuan Bun. Jadi kita akan menghiburkan anda pada petang ini insyaAllah. Ada berbaki lebih kurang dalam 1 jam ini. Ada lagi beberapa segmen yang kita akan sama-sama telusuri lah. Baik, kita teruskan dengan persembahan seterusnya daripada Tuan Bun untuk lagu yang kedua. Jadi anda semua untuk memastikan anda semua mencapai kepuasan maksimal. Kepuasan maksimum, maafkan saya kepuasan maksimum, sila pasang earphone ataupun headphone untuk lebih mendengarnya dengan lebih jelas insyaAllah. Silakan Tuan Bun. Tapi kalau yang kat kedai makan tu mantau pasang kita jalan juga kedai makan. Boleh terus pancangkan kat TV mamak. Boleh minta dia buka live terus. Kita tak tahan. Earphone kan. Betul. Silakan. Dia bunyi mencampak. Okeylah, kita ke mood yang lebih dalam sikit.
sebuah lagu ciptaan Azmin Zulkifli dan lirik oleh saya. Terimalah Memori di Hari Kau Pergi. Memang betul lah dia punya mood ke dalam sikit lagi lah. Ke dalam mana kau? Ke dalam lah, sebab saya macam ni satu lirik yang saya hasilkan selepas pemergian arwah mak saya. Betul lah, dapat perasaan dalam tu lain macam. Dia punya dalam tu lain. Sebab macam mana sebab start je arwah mak sakit tahun lepas bila mak sah kanser. Kebetulan memori naik dekat Facebook semalam 2 tahun lepas yang kami kejarkan mak ke hospital dan sebagainya. Start pada tu saya cakap mak, Along takkan tulis apa-apa yang sedih pasal mak. Tapi bila depan mak pergi tu macam saya dapat melodi ni daripada Azmin Zulkifli, saudara jugalah. Jadi bila saya nak lirikkan lagu ni tak ada cerita lain yang saya nak tulis selain daripada cerita arwah mak. Okey, mungkin soalan ni mungkin soalan klise. Biasa kalau kita menulis buku ataupun kalau kita mengubah lagu ke, menulis lirik sekalipun, senang cerita apabila kita berkarya,
kita akan lebih senang untuk berkarya dengan benda yang dekat dengan diri kita kan. Jadi sebab itulah kita akan tulis puisi yang mungkin ada dekat dengan kita, menulis kisah motivasi dari anak murid, kisah pasal mak, keluarga dan sebagainya. Mungkin, tapi kadang-kadang bila nak menulis kisah peribadi sendiri pun sebenarnya, supaya tak nampak terlalu peribadi kepada orang umum, itu adalah satu kesukaran yang lain pula kan. Mungkin boleh kongsi sikit lah kot pengalaman untuk menulis kisah peribadi yang sangat-sangat dekat ni kan. Apa sebenarnya yang boleh membuatkan kita rasa macam aku tak nak terlalu tenggelam dengan emosi, tapi aku nak juga tulis tentang hal ni. Macam itulah. Dia benda ni saya dapat selepas pergi bengkel penulisan puisi dengan M. Alan Mansur. Penulis puisi Ada Apa Dengan Cinta Dua. Dia nak belajar tak nak belajar kecil-kecil je. Semua nak belajar tinggi-tinggi. M. Alan Mansur ni. Kebetulan waktu tu Serambi Karya panggil, dan bila saya pergi tu saya dapat satu part macam mana M. Alan Mansur boleh hasilkan puisi yang begitu baik, tapi dengan kata-kata yang orang kata kata-kata yang sederhana je. Apa yang dia pesan, apa yang dia ajar ialah daripada kita mengkatakan puisi, apa kata kita mengkitakan puisi. Dan cara untuk buat itu ialah sebab kalau saya derita, Hafiz ada derita sendiri, Hafiz ada derita sendiri, saya pun ada derita sendiri. Apa orang lain kisah pasal derita saya. Jadi untuk capai ke tahap derita orang lain, supaya lebih kurang dapat sampai macam kita lapiskan perkataan tu, supaya perkataan tu jadi perkataan yang sampai untuk semua. Lapiskan, kalau kita rasa benci, marah, kita carilah perkataan yang sampai dapat lapiskan ke atas lah. Jadi kita kena mengkitakan puisi, bukan mengkatakan puisi. Bukan mengkatakan. Betul. Supaya dapat kita rasa kekitaan itu. Kekitaan dalam nampak? cerita lah. Tak sia-sia belajar Alan Mansur tau. Memang ada hasil lah, nampak hasil. Bayar. Kalau belajar dengan Muiz dapat lain kan? Dia dapat roti Chanel Pelangi kan? Roti Chanel Pelangi taklah seri. Kena rasa tu, Nanti ni orang-orang yang tonton ni mungkin yang Sungai Besar yang Kuala Selangor kan? Yang ada kat Kuala Selangor ni mungkin tahu lah kot kan? Roti Chanel Pelangi. Yalah, dari rumah saya nak pergi rumah Muiz, lalu lah roti Chanel Pelangi. Tapi Muiz tak tahu lagi. Lalu je. Tak adalah, saja yang musik-musik kan. Okey, baik, kita teruskan dengan persembahan seterusnya. Terima kasih Tuan Bun. Nanti kejap lagi kita kembali semula dengan persembahan daripada Cikgu Muiz kita. Adakah kisahnya bersambung dengan Zainab tadi ataupun tak? Kita tengok. Okey, terima kasih Bang Pis, terima kasih Cikgu Saiful, Cikgu Bun dan sebagainya. Dan semua dan sebagainya pula. Sebagainya. Penerbit kita sebagainya. Dia bila dah live dia kata tu keluar tak payah fikir kan. Keluar sebagainya. Kita larang. Jadi inilah sebagainya. Penerbit kita untuk anda yang sedang menonton di sebelah skrin ni ada penerbit. Nanti kita munculkan. Ya betul. Tak payah munculkan dia. Dia cakap. Siapa penerbitnya tu? Okay. Saya nak berkongsi tentang kisah 4 berkenaan dengan berani berhijrah. Dia cerita sedih, tapi bila dah sebelum tu dah kelakar kan. Dia nak masuk nama tu tak dapat. Tadi muzik Nanti supaya mood tu tahulah kalau dia orang kata sedih-sedih kelakar lagi. Okey. Engkau ni umur dah berapa? Engkau ni umur dah banyak. Ya, suka-suka hati juga. Kita sedih betul lah. Kita sedih. Saya sedih sangat ni sebenarnya tuan-tuan. Saya sedih. Lain ditulis, lain dibaca. Macam bujang lapuk. Sekali dia syair. Okey. Engkau ni umur dah banyak, tapi perangai tak berubah-ubah. Tak ada niat kau untuk berhijrah. Berdesing telinga Abid tak kala mendengar ayat-ayat itu dilontar melalui lisan ibunya. Mana taknya umur dah 17 tahun, tetapi Abid masih dilayan seperti kanak-kanak. Kadang-kadang terasa panas juga dalam hati ni. Tetapi apakah daya, sudah namanya emak, pusing ke mana pun, dosa melawan emak itu tak tahu syurga hukumnya. Na'udzubillah. Abid mencapai kunci motosikal yang tersangkut di dinding. Lekas-lekas dia meninggalkan jejak amarah dengan menghempas daun pintu sesuka hati. Abid, laut ibu dari dalam dibiarkan berlalu.
Dia ingat aku budak kecil lagi ke? Nak dimarah-marah sampai begitu sekali, bentak Abid. Pendikit minyak dipulas sebahunya. Jarum meter menunjukkan angka 100. Kepekatan malam diredah selaju mungkin. Abid sendiri tidak tahu ke mana arah yang perlu dituju. Apa yang terbuku di fikirannya sekarang adalah untuk lepas dari belenggu bebelan emak yang tak pernah surut. Sedang konsentrasinya berada di paras tertinggi, Abid diganggu dengan nada dering telefon bimbit. Itu cerita punya lagu tu. Ini cerita sekarang. Bagilah kan mama muda kan. Bagi kita sambung kita. Aduh, siapa pula yang panggil ni? Abid memperlahankan kelajuan. Tangannya menyeluk poket lalu skrin telefon dipandang. Dia tersenyum. Lalu panggilan itu dijawab tatkala dia sedang menunggang motosikal. Bro, ada di mana? Aku atas motor. Woi, berhenti tepi dulu. Bahaya tu. Suara di ujung talian memberi arahan. Abid akur, lalu dia memberhentikan motosikalnya di sebuah perhentian bas. Ada apa bro? Turun tempat aku, kita minum. Aku payung. Wah, itu sudah bagus. Lagi 5 minit aku sampai. Abid menghidupkan semula motosikal. Kali ini dia sudah tahu ke mana arah untuk dituju. Kedai burger Fuad. Selepas bersalaman dan tanya khabar, Abid mengambil tempat di meja kosong. Kenapa dia tak ambil tempat di meja penuh? SOP. SOP. Oh. Nah, burger ayam double dengan cheese leleh untuk kau. Cheese berdebak. Fuad mengulurkan burger kepada Abid. Oh, mahal burger ni bro. Terima kasih sebab payung aku malam ni. Pantas Abid membuka bungkusan burger lalu mengunyah dengan lahap. Tak mengganggu kau ke ni? Abid dengan cuba. Abid tetap cuba ingin bercakap biarpun dia kena barang. Tahu ke kau ni? Abid tetap cuba ingin bercakap biarpun mulutnya dipenuhi burger yang masih belum lemat. Ulang sekali lagi tapi rendahkan sikit supaya game ni dia dapat. Tak apa. Kita teruskan. Sabar bro, burger banyak. Kalau tak cukup aku payung lagi. Tak ada mengganggunya. Customer pun dah berkurang. Sebab tu aku call kau minta datang sini. Sarif Fuad menggosok belakang badan Abid perlahan-lahan. Apa sah burger kau monyok saja tu? Chill lah. Abid memperlahankan kunyahan. Kemudian dia membungkus telur burger yang sudah tinggal separuh. Fuad memandang dengan wajah yang penuh dengan tanda tanya. Aku gaduh dengan mak lah bro. Apa kes bro? SPM dah dekat. Sempat lagi kau gaduh dengan mak. Susah nak cakap lah. Diam. Abid melepaskan keluhan yang sangat panjang. Mak aku banyak bunyi bro. Allahu Akbar. Standard lah bro. Kalau dah namanya mak-mak, memang dia orang kuat bising punya. Tapi mak aku ni lain macam lah. Aku dah 17 tahun kot, tapi dia layan aku macam budak-budak. Fuad membuang pandangnya tepat ke seluruh wajah Abid. Kemudian dia bangun, menuangkan air oranye dalam gelas plastik lalu dihulurkan kepada sahabatnya. Abid menyambut gelas itu dengan senyuman yang dibuat-buat. Bro, kau dengar sini, setiap mak nak lihat yang terbaik buat anak. Walaupun anaknya tak serupa orang, kau percayalah, semua mak akan pernah sesekali meninggalkan doa yang baik-baik buat anak mereka. Termasuk kau bro. Tapi mak aku tak sayang aku. Come on bro. Setiap apa yang kau dapat hari ini, semuanya adalah tanda kasih sayang mak kepada kau. Kau rasa kalau mak tak sayangkan kau, dia bebel lah. Dia siapkan tak baju sekolah kau. Dia siapkan tak makan minum kau. Kalau mak kau tahu, kalau mak kau tak sayangkan kau, kan salah tadi kan? Kau tak ada dekat sini sekarang. Kecil-kecil dulu lagi dia dah campak kau dekat semak sana. Tak pun dia tinggalkan kau dekat tangga surau. Tak adalah aku fikir sampai macam tu. Dah tu, macam mana? Entahlah. Fuad mengeluarkan telefon bimbit. Kemudian dia menekan folder voice message. Lalu dimainkan satu rakaman suara. Assalamualaikum Fuad. Fuad buat apa tu? Sihat tak? Mak sihat. Alhamdulillah. Mak cuma nak bagi tahu yang mak dalam perjalanan ke Kuala Terengganu. InsyaAllah lagi 2 hari mak balik ya. Fuad jangan nakal-nakal tau. Mak sayang Fuad. Sayang sangat-sangat. Fuad memberhentikan rakaman suara itu. Ada manik jernih yang terbit di matanya. Cepat-cepat dia menyeka dengan kura tangan. Sebelum manik jernih itu tumpah, Fuad tarik nafas dalam-dalam. Lalu pandangan matanya menjilat seluruh wajah Abid. Ini rakaman suara mak aku. Dia call aku tapi tak dapat. Masuk voice message. Tak lama lepas dia hubungi aku, dia kemalangan. Mak aku mati. Abid, dia mati on the spot di tempat kejadian. Aku menyesal sebab tutup telefon lepas aku gaduh dengan dia. Kali ini air mata Fuad tidak dapat dibendung lagi. Tumpah selebatnya membasah pipi. Kau beruntung Abid. Kau masih ada mak. Aku
Aku dah tak ada. Masa inilah aku rasa rindu sangat dengan bebel mak. Kalau mak aku membebel setiap hari pun tak apa. Tapi tak boleh. Fuad mengesat air matanya yang semakin dalam. Kalau aku rindu dekat mak, aku mainkan rakaman ini berulang-ulang kali. Berulang kali dan aku tak pernah sekali pun bosan mendengarkan suara. Sebab aku tahu kalau aku takkan dapat lagi mendengar suara ini buat selama-lamanya atas muka bumi. Abid akhirnya tewas. Air matanya juga bercurai jatuh ke bumi. Bro, kau dengarlah cakap aku. Mak ayah kita pasti mahukan yang terbaik buat kita. Cuma apa yang kita perlu buat ialah berubah. Walaupun perubahan itu tak menarik. Abid menggenggam tangan Fuad. Wajah Fuad direnung tajam. Bekas dia sekolahnya itu kini merupakan rakan karirnya. Dia tahu mak Fuad telah meninggal dunia tahun lalu. Tetapi inilah kali pertama dia mendengar kisah di sebalik perkara yang berlaku. Terima kasih. Macam mana tersinam? Mau nak cakap petang ni berjanji ke apa? Tak ada. Kisah mak. Tapi yang tu jadi kisah mak sendiri lah. Yang ni mak orang lain. mak orang lain lah kan. Okey. Mungkin boleh kongsi lah dengan kita baru tanya yang Cikgu Muiz kan. Sebab saya fahamkan Cikgu Muiz juga banyak menulis, bukan hanya apa bebelan dan nak melayan Ciki Bebel je kan. Nama Bebel. Ada banyak juga tulisan-tulisan lain. Apa yang membezakan antara menulis kisah motivasi yang sebegini ataupun mungkin Cikgu Muiz pernah tulis cerpen juga, puisi dan sebagainya. Maksudnya perbezaan antara menulis kisah-kisah motivasi dengan menulis kisah-kisah bukan kisah, maksudnya genre lain. Okey, baik. Dia bila menulis cerpen, pemilihan bahasa itu sangat penting. Sebab kelas pertama secara rasmi yang saya belajar selepas saya balik daripada zaman belajar, saya datang ke Malaysia ni. Datang ke Malaysia kan? Datang ke Malaysia. Asal mana? Ha? Asal mana ni? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tu negara. Lepas balik pada luar negara lah, zaman belajar dulu, saya masuk kelas dan tuan guru pertama saya lah Tuan Baharudin Bakri. Kan? Dia ajar cara menulis, kan, cara menggunakan perkataan supaya membezakan antara storytelling dengan cerpen dan macam-macam lagi lah. Itulah yang saya nampak. Dia kata bila-bila kita tanya, ni saya ambil ni lah, bila kita tanya apakah cerpen yang baik ataupun apakah ciri-ciri cerpen yang baik, agak-agak apa jawapan Tuan Baharudin? Saya betul. Ciri-ciri cerpen yang baik ialah cerpen yang siap. Kan? Dia bukan cerpen. Selagi tak siap, cerpen akan jadi cerpen yang baik. Dia cerita. Cerita boleh. Jadi bila dah siap, barulah kita akan make up, kan, cantikkan dengan bahasa, dengan show don't tell dan macam-macam lagi lah. Dan guru saya pun ada juga dekat depan ni sebagai penerbit kita. Nak tahu siapa? Dan sebagainya. Dan sebagainya. Beliau adalah dan sebagainya. Okey, itu aja lah. Tak jawab soalan lagi. Yang membezakan okey, membezakan ialah dari berarti kan. Pergi mana bang? Dari segi susunan pilihan ayat, susunan kata dan bahasa. Kalau storytelling tu mungkin kita macam tadi lah kan, bro dan sebagainya. Dan sebagainya kan. Banyak betul dan sebagainya. So kalau dari segi penulisan dia suka tulis motivasi punya style macam ke sebab dekat dengan diri sebab dia suka counselling ataupun genre lain. Ya betul. Apa yang betul? Itulah dia. Ya, terima kasih. Baik. Okey, kita teruskan. Nampak tak? Kita nak membuang masa ni. Tak, dia selalu macam ni. Kalau kita dekat pentas akademi lagu apa semua kan. Kenapa kita kena buang masa? Sebab artis dia nak kena siapkan dia punya prop, dia nak sedia untuk kat depan. Tapi masalahnya artis sebelum ni dia tak tukar baju lagi. Prop masih tak ada. Tak ada lagi. Oh, ini bukan prop. Oh, dah kawan. Okey. So itu yang kita jadi itu jadi kita buang masa sangat tadi kan. Sebab kita nak bagi artis dia sedia. Sebelum respon raya. Tak ada. Baik, okey. Kita teruskan segmen ini. Itulah dia tuan-tuan dan puan. Biasalah tu bila bergabung macam ni tak pernah selalu jumpa di petak-petak skrin je kan. Bila dapat jumpa macam ni dia lain macam. Dan saya yang menariknya, ni first time pertama kali kita berjumpa. Betul ya? Betul tak? Mana ada kita dah pernah jumpa tahun 2018. Kan? Kita memang pernah. Cuma oh ya ni betul. Pun dengan siapa kita baru kali jumpa? Saya pun ni adalah sekali kita jumpa makan sama-sama. Tapi tak sangka kan dia punya kimia ya. Dah cikgu matematik. Kimia tu dia ada. Kimia. Chemistry. Kita tengok kita punya ni pula tambah tolak dalam hal ni macam mana. Okey, kita teruskan dengan
Tuan Saiful untuk persembahan seterusnya. Saya difahamkan ini bukan lagi syair, ini bukan lagi sajak, tapi bentuk yang lain pula. Mungkin, jadi kita tunggukan seterusnya. Dipersilakan Saiful. Terima kasih. Jadi sebentar tadi saya menekemasikan sebuah sajak. Jadi yang ini sebab sedikit kelainan, saya akan menyampaikan sebuah pantun yang juga bertemakan wabak COVID-19 tapi dalam bentuk yang lebih mudah. Sebab pantun ni ramai yang suka. Kalau kita lihat ramai kanak-kanak yang ada yang viral juga yang pandai berpantun pada usia yang muda. Jadi ya, abang ni tahu adik Mika yang juga mendapat ditemu ramah oleh pelbagai rancangan hiburan semasa. Jadi ini adalah pantun saya, ada beberapa rangkap. Yang pertama, walau berkilat tengah segara, nahkoda berani meredah ombak. Pemimpin dan rakyat satu bahtera, teguh harungi gelombang wabak. Di panas bahang pemuda bersampan, berdayung lama melawan arus. Setia berjuang barisan harapan, merdekakan negara mengusir virus. Tarian Zafin persembah biduan, langkahnya cantik derap teliti. Kerajaan prihatin salur bantuan, penjana disuntik jelata nikmati. Amin. Ini kasih dapat ke belum? Itu kita tengok. Okay, yang terakhir, diletak perawan di anjung rumah, tinggalan berusia kainan satin. Ujian Tuhan menghampah hikmah, lahirkan Malaysia bangsa prihatin. Saiful dah jual tuan-tuan. Ada yang nak beli? Ada nak beli? Sila. Kalau nak beli, sila beli. Typekan di ruang komen apa pantun-pantun anda. Suruh siapa? Suruh siapa? Kita suruh kat Lin Rahman ada. Kita nampak ada Lin Rahman watching kan. Maknanya dia nak, sebenarnya dia nak tengok ni kita punya pengkarya guru ni. Jadi ada pengkarya guru 2 orang, bakal pengkarya guru pada InsyaAllah Amin kan. Jadi kejap lagi kita sentuh sikit lah. Alang-alang kat Lin ada kan. Kita sentuh sikit pasal pengkarya guru. Tapi kalau tuan-tuan perempuan mana menonton secara langsung ni, kalau nak beli pantun-pantun yang dijual oleh Saiful tadi, temanya tentang COVID-19 silakan. Boleh tinggalkan di ruang komen. Tapi kalau panel hari ni pun dengan cikgu ni saya nak bawa duit banyak, dia nak beli kita. Dah beli pantun Saiful tadi? Nak beli? Sila. Tak sampai Tak sampai biar dulu. Jadi kalau sampai naik grab 2 kali. Sempat siap pantun je tau, naik grab 2 kali. Sempat Dalam perjalanan tu. Okey, tak apa. Kita cerita sikit lah Saiful tentang pantun tadi kan. Kenapa menulis pantun tentang COVID-19. Memanglah kita tengah tulis tentang isu-isu semasa kan, tapi kenapa kan? Apa yang memberi inspirasi untuk mencetus untuk menulis pantun ini kan? Ada waktu tu mungkin ada pertandingan kan? Sebab saya difahamkan sepanjang tempoh PKP ni pun, sepanjang Kuala Lumpur, ibu kota buku dunia ni, banyak sangat ni pertandingan menulis pantun lah, menulis cerpen lah, puisi yang Dewan Bahasa Pustaka buat, yang banyak lagi tempat lain buat. Mungkin ini sebenarnya adalah koleksi yang nak masuk pertandingan tapi kalah ke? Ke tak tahu yang menang Dia menang. Saya cakap tak kalah ke kan? Tak, yang saya sertai adalah cerpen dan puisi lah yang dah masuk pertandingan dan juga mungkin akan diterbitkan pada insyaAllah pada bulan Mac. Jadi kenapa tema macam abang saya tadi, kenapa tema berkaitan dengan COVID-19? Jadi kalau dalam pantun ni, kalau kita lihat tadi saya ada sentuh berkaitan dengan 2 isu utama, iaitu berkaitan SOP dan juga inisiatif kerajaan, bantuan daripada kerajaan. Penting. Yang sangat penting sebab SOP kalau kita lihat sekarang ni sebab moratorium tak? boleh kita ada pasal penjana tadi. Sebab pasal SOP, sebab kita lihat sekarang ni macam kalau kat Malaysia boleh dikatakan menurut kajian-kajian orang luar lah, Malaysia dalam keadaan yang bagus jugalah dari segi kepatuhan SOP tu. Tapi walaupun kita lihat pada hari demi hari sekarang ni kes makin bertambah yang menunjukkan bahawa mungkin SOP dalam kalangan rakyat Malaysia kita ni semakin diabaikan, tidak diambil berat. Mungkin sebab lepas kita dah habis PKPP dan PKPP, mereka ambil mudah
dan terus mengabaikan SOP-SOP yang saya tetapkan. Jadi saya menyeru supaya seluruh rakyat Malaysia untuk kekalkan patuh SOP selagi mana kita tidak mendapat suntikan vaksin yang ya. Suntikan vaksin yang belum kita belum terima dan mungkin bakal diterima pada satu hari nanti. Jadi sebelum vaksin muncul, jadi kita kekalkan dulu dengan SOP. Okey, so dekat SOP jaga jarak pun dah jarak 1 meter. Tapi kan sebenarnya Cikgu A, Cikgu Bun, tahu tak kenapa saya pun cakap ni? Kenapa dia menyeru, dia memberitahu kita tentang semualah fakta penjana semua tadi? Sebab Adun Muda Selangor 2019-2020 ni kan? Sebagai Adun Muda Selangor memang betul tak dulu kat sini? Betul tak? Cerita sikit macam mana jadi Adun Muda Selangor ni? Adun Muda tu saya terpilih di bahagian kampung saya di Banting. Tempat Solimon. Tempat Solimon anak ni bomoh yang datang ke kampung pisang berseri sini. Nak cerita tu cerita belakang aja jangan lah. Okey, Banting. Sekarang dia pencet boleh cari bagi lain lah. Okey. InsyaAllah bakal akan datang. Lagi nak tepuk. Tak undi ni. Tak payah niat dipilih oleh YB Negeri Selangor. Nampak? Dia bukan mata-mata penyanyi, penyajak, pemantun, tapi pengadun. Dah pengadun muda lah. Dah pengadun muda, nampak? Bukan setakat penyajak, penyanyi, pemantun. Apa semua dia ambil lagi. Pertama, okay, baik, okey. Kita teruskan dengan soalan kilat. Sesi soalan kilat dan seterusnya. Dulu lah. Dulu lagi. Tadi bukan dapur dia. Tapi sebelum tu sebenarnya saya ada satu giveaway saya nak bagi. Saya ada satu giveaway nak bagi kepada penonton yang bersiaran langsung di KL Baca pada petang ini. Tapi sebenarnya saya tertinggal buku tersebut. InsyaAllah nanti saya kongsikan di ruang komen ataupun di KL Baca nanti. Tuan pun ada banyak buku nak dibagi. Itu kita kena tanya kebenaran. Tak, jalan dulu. Jalan dulu saya punya. Saya ada satu buku yang ditulis oleh beberapa orang panel penulis untuk Datuk Bandar Kuala Lumpur, mantan Datuk Bandar Kuala Lumpur yang ke-12. Mantan Datuk Bandar Kuala Lumpur yang ke-12 lah, betul. Itu nanti bila buku tu tinggal lah, tu orang tak tahu lagi apa kan. Tapi itu nanti saya ada satu buku tu yang saya akan berikan kepada anda semua, tuan-tuan dan puan. Cuma syaratnya yang saya mahu tetapkan pada petang ini, alhamdulillah, nasib baiklah saya pun ni ada pantun petang ni kan. Siapa yang beli pantun saya pun tadi dengan pantun terbaik yang kami akan pilih nanti, satu pantun terbaik yang akan dipilih nanti, saya akan berikan buku Datuk Bandar Kuala Lumpur yang ke-12 itu yang ditulis oleh beberapa orang panel, antaranya Sheikh Faisal, Ishak Hamzah, Zaitun Abu Samah dan juga Syamsuddin Osman kalau tak silap saya. Ada beberapa nama, itu diterbitkan oleh Sheikh Book juga untuk Kuala Lumpur, bukan buku dunia sebenarnya, menceritakan pengalaman Datuk Bandar, mantan Datuk Bandar Kuala Lumpur yang ke-12. Jadi insyaAllah itu adalah giveaway yang kita nak berikan pada petang ini untuk anda semua. Ada satu saja, jadi kami mencari pemantun, bukan pengadun kami mencari pemantun terbaik yang membeli pantun pengadun ini tadi untuk kita dapatkan pemenangnya pada petang ini. Okey, tapi kita nak pergi kepada soalan kilat. Soalan kilat. Okey. Memang nak pun lah ni? Okey, kita layan. Bagi 3, wakil semua. Kita layankanlah, kita layankan Cikgu Wiz. Okey, Cikgu Bun. Ya. Soalan seterusnya. Adakah anda sudah bersedia? Ya, jadi Begitu. 100 tolak 8 tambah 8. 100 lah. Memang betul cikgu matematik kan? Memang betul cikgu. Dia kena 3 Dia kalau saya tadi kena comak pakai kaki. Tak adalah, itu soalan gurau nak tunjuk. Kan tengok betul ke cikgu matematik. Kan tak betul cikgu matematik kan? Okey, soalan seterusnya lah. Sebenarnya kalau dalam hidup lah kan, dalam hidup sepanjang berapa nak kena sebut umur? 36. Okey. Dalam sepanjang 36 tahun ni kan, apa sebenarnya momen yang paling penting yang menjadi turning point untuk berkarya? Momen yang penting. Maksudnya waktu itulah terus dapat satu rasa macam turning point untuk berkarya. Saya bermula berkarya pada tahun 2013 dengan karya terjemahan. Masa tu, sebelum tu ada kawan saya, kalau boleh sebutkan nama dia, Nabil Aswad waktu tu. Dia minta saya jadi penterjemah sebab masa sekolah pun saya suka terjemah lagu bahasa Melayu ke bahasa Inggris, bahasa Inggris ke bahasa Melayu. Poyo lah.
Jadi rupa-rupanya penterjemahan itu adalah satu perkara yang penting di Malaysia. Kita pun tak tahu, tapi the turning point is pada waktu tu saya tengah online nak isi data kelas macam tu. Lepas tu ada ribbon kan dekat website KPM tu kat atas tu. Satu ribbon tu keluar, anda ingin menterjemah, anda minat menterjemah. Saya macam iklan ni cakap dengan aku ke? Lepas tu saya terus klik dan saya terus isi form dekat situ. Rupa-rupanya itu adalah salah satu hadiah yang diberikan oleh KPM pada waktu itu, dan Menteri Pelajaran pada ketika itu ialah Perdana Menteri kita sekarang, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan saya adalah buat beberapa tugasan di situ. Dan rupa-rupanya hanya dengan tengok iklan yang lintas macam tu dan saya mencuba iklan itu, saya dipilih sebagai kohort pertama 30 orang pada waktu itu untuk karya terjemahan di bawah pekarya guru di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. So memang turning point dia hanya kita just, kalau iklan tu lalu dan kita rasa terniat, itulah dia. Okey, nampak? Dia punya jawapan tu tak kilat. Panjang jawapan dia kan, jadi tak kilat lah. Okey, tapi sebab soalan Cikgu pun tadi sebut tentang pengkarya guru, boleh cerita sikit? Ini soalan kilat lah sebenarnya. Apakah itu pengkarya guru? Kalau ikut skrip mungkin takut salah nanti kan, sebab kalian pun tengah tengok. Tapi kalau macam yang saya faham, pengkarya guru ini dia menghimpunkan guru-guru yang boleh menulis, menterjemah, kemudian melukis, ilustrasi dan macam-macam lagi di bawah satu bumbung yang dinamakan sebagai pengkarya guru. Sekarang ini berbeza dengan pengkarya guru sebelum ini, kerana waktu zaman saya tahun 2013 atau 2014, waktu itu kerajaan tengah masih banyak duit kan. Kami duduk di hotel selama seminggu, kemudian bersama-sama dengan penerbit. Bersama-sama dengan penerbit. Kita tulis, dia setahun ada 4 kali perjumpaan, dan 4 kali perjumpaan itulah kita bersama dengan penerbit. Kita tulis pada waktu itu, kita tunjuk kepada editor, tengok apa yang mereka nak sesuai ataupun tak. Penerbit ni penerbit yang dah dipilih untuk. Ya, macam saya penerbit Pekan Ilmu. Patutlah macam lain soal mesti tak ada je. Kan. Dia macam itulah. Kan? Akhirnya buku diterbitkan. Kan. Betul. Lagi saya. Waktu tu kita dikumpulkan dekat hotel, tapi sekarang ni bermula daripada antologi Meracik Purnama, kalau tak salah saya. Kalau saya boleh kongsikan kat sini, ini adalah antologi puisi guru Meracik Purnama, di mana di dalam ni terhimpun 99 orang guru yang mempunyai yang menulis puisi bertemakan kenegaraan dan juga tempat-tempat menarik di Malaysia. Buku Meracik Purnama ni, dan selepas daripada ini pengkarya guru terus bercambah selepas Pesta Buku 2019. Kalau saya tersilap informasi, mohon maaf Kak Din. So, kalau Kak Din boleh tapi kalau Kak Din tambah boleh tambah dekat ruang komen sini kan. Alah kan, mana dah tahu kan. Tapi itulah dia. Sebenarnya soalan tentang pengkarya guru tu tadi bukan soalan yang nak bagi pada Cikgu Muiz pun. Saya bagi yang panas sikit Kak Din. Bagi yang panas sikit kan? Bagi yang panas sikit. Tak cukup panas kita panggil. Okey. Soalan seterusnya. Ada lagi? Tak, yang tadi tu macam tambahan je. Macam tadi cikgu community kita nak tengok betul punya community kan. So macam ni tadi betul ke ni pengkarya guru kan? Okey, Cikgu Muiz, sebab saya banyak nak tanya tentang YouTube lah sebenarnya. Sebab jarang saya jumpa dulu-dulu lah. Kalau dulu-dulu jarang saya jumpa guru-guru yang sanggup nak expose diri, nak mendedahkan diri di alam maya, di YouTube dan sebagainya. Tapi sekarang ni saya tengok kan, di alam maya ada kan, dia tak popular di alam maya kan. Tapi sekarang ni saya tengok berkat PKP, berkat PKP dan sebagainya, hikmah COVID-19 ni, semua cikgu dah bersedia untuk lebih bergerak ke arah digital dan sebagainya. Jadi mungkin sebagai orang yang dah ke depan sikit kan, berbanding dengan cikgu-cikgu yang mungkin baru nak bermula misalnya kan, apa sebenarnya yang memberi penolakan? Maksudnya pada awal nak buka YouTube dulu tu kan, sebab sekarang ni cikgu sekarang ni baru nak mula contohnya. Tapi Cikgu Muiz dah mula lama sikit kan. So mungkin boleh kongsi dengan kita lah, kenapa waktu itu di saat orang lain mungkin belum terfikir pun, Cikgu Muiz dah bersedia dengan lebih awal, dan sekarang ni 7,000 macam tu tak tahu. Okey, terima kasih Bang Fiz. Saya suka nak menyentuh tentang hal ini. Orang nampak saya, wah 17,000, wah hebat, macam mana dapat? Okey, baik. Channel YouTube saya sekarang ini dibuka pada tahun 2011.
2011. 9 tahun ni. Ya, 2000. Saya 2011. Saya buat suka-suka, saya buat itu, saya masukkan video ni, video ni. Waktu itu saya tak tahu dan saya tak channel pun yang YouTube ni boleh menjana pendapatan. Sampailah satu ketika saya buat satu video motivasi. Dan itu tak ramai pun, 10 orang, 15 orang tonton, 60 orang, 100 orang tu saya cukup bangga. Sampailah satu ketika pada video yang ke-86. Video ke-86 pada tahun lepas, sekitar bulan Mac, saya bercerita tentang UPU. UPU, budak-budak tengah nak masuk universiti dan dia nak cari sumber, saya kongsikan. Time itu pak meletup. Dalam masa yang singkat terus dapat 1000. Video saya paling banyak sampai 60-70 ribu view, bercerita tentang cara nak masuk IPG dan sebagainya, dan terus meletup sampai sekarang. Dia tak meletup pun, dia ujung-ujung tahun lepas bila tak ada isu dia stop balik. Bila sampai sekarang ni dia naik balik sebab pelajar-pelajar kena isi UPU, dia naik balik. Maksudnya kesilapan orang sekarang ialah hari ni buat channel YouTube, esok nak dapat 1000 view yang pertama ataupun 1000 subscriber yang pertama. Itu kesilapan. Dia sama macam ni lah Khairul Amin, kan? Orang bangga, orang tertanya, sampai 10,000 dalam masa 50 minit, hebat engkau. Tapi orang tak sedar, dia mengambil masa 4 tahun untuk membina nama, mencipta nama, sehingga kan dia boleh dapat jual 10,000 dalam masa 54 minit. 54 minit. Macam orang pandang saya, wah hebat macam mana. Tapi saya ambil masa 9 tahun dan 8 video ke-86 baru meletup. Macam tu. Dia punya kesimpulannya tuan-tuan perempuan fikirlah sendiri. Sebutkan Rabing tadi rasa lapar. Tak masalahnya dia punya kesimpulan itu semua bagi. Tapi betul lah, betul. Ini proses yang panjang, kita terus konsisten buat, insyaAllah akan berhasil. Okey, soalan kilat kepada adik Saiful kita kan, terasing. Okey, soalan kilat seterusnya. Sebagai anak muda yang menulis, yang berkarya, tenang. Sebagai anak muda yang menulis, yang berkarya, selalu orang skeptik kan, kata budak muda tak membaca, budak muda ni menulis tak betul lah, tak elok dan sebagainya kan. Apa yang Saiful rasa untuk menghentikan persepsi ini kan, yang mengatakan bahawa kita orang muda pun membaca buku lah, kita pun berkarya dengan baik lah. Ada proses ni jadi kan, maknanya daripada muda nak ketua ni, macam dia orang ni tua-tua ni kan, dia dah tua-tua ni, maknanya ada proses. Mungkin saya dalam grup ni, penerbit kita lagi tua dan sebagainya. Sekarang payment tak dapat, jangan salahkan saya. Okey, bukan saya. Okey, saya dipaksa. Okey, kita bagi saya menjawab dengan tadi anak muda yang membaca, anak muda yang berkarya, bagus tak bagus ni tadi kan, mungkin ada pandangan sendiri sebagai pengadun. Yalah, kalau pendapat saya, macam kalau pengkarya yang muda ni, sebenarnya mereka bukannya tidak diketengahkan, tapi mereka ni yang sebenarnya malu dan tidak berani untuk menonjolkan diri. Sebenarnya sebagai pengkarya muda, mereka sepatutnya merasa merendah diri dan pergi menuntut kepada orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang penulisan, seperti tokoh-tokoh sastrawan yang pernah menerbitkan buku dan sebagainya, yang pernah dapat anugerah dan sebagainya, untuk mereka berguru dan mendapatkan input-input yang penting bagaimana untuk menjadi seorang pengkarya, penulis yang baik. Dengan mereka menuntut itu, sebenarnya guru-guru yang lebih lebih matang dalam bidang penulisan ni akan membimbing orang muda. Seterusnya akan tumpang popular lah, orang cakap. Dia orang yang lebih pengalaman ni, mungkin macam abang mungkin saja dia macam ada pernah ada. Kau tengah tumpang popular dia sekarang kan? Dia pernah tunjukkan buku, ada YouTube yang subscriber yang banyak. Jadi bila contoh saya anak murid dia, saya berguru dengan dia, dalam masa yang sama dia akan mengangkat juga karya-karya saya dalam mungkin karya penerbitan di bawah beliau lah. Macam tadilah belajar dengan Azman Show tu. Tak, dia tengah pitching ni. Dia nak feature dalam video POA seterusnya tu. Nampak? Pandai tak? Bijak? Boleh. Anak muda? Okey, kita terus. Saya belajar dengan Azman Show. Nampak? Dia macam. Kena bayar. Okey, baik. Kita teruskan. Kita dah sampai ke pusingan terakhir untuk Book Story Basking chapter yang 2. Kalau kata penerbit akan cakapkan ni pula kan, apa overrun? Selalu apa? Overrun kan? So, dia terus buat macam tu lagi. Jadi kita teruskan.
dengan segmen yang terakhir untuk Sorry Basking chapter yang kedua. Teruskan berhibur bersama-sama dengan kami dengan giliran seterusnya kepada Cikgu Muiz. Okeylah, bagi peluang last ni Bang Is. Bang Is. Kenapa macam aku nak sebut Bang Is aku gini pula kan? Tiba tak ada aku. Dia tak sedar bila kita sebut Bang Pis tu kan. Juga dia suka. Ingat kita muda. Kita suaya. Okey baik, ini saya cerita tentang kisah seekor cicak. Okey, betul kata cicak? Sedikit ya, kan? Pernah jadi cicak ke? Cicak main. Okey. Pada satu hari di zaman dinosaur, sekumpulan cicak sedang rancak berbual di kedai kopi. Kalian ada dengar tak? Sempena sambutan tahun baru ni, mereka nak buat satu pertandingan dengan panjat tiang licin. Aku ada dengar juga, kata cicak satu lagi sambil menjilat teh tariknya. Aku dengar tak pernah ada cicak yang menang. Tiang tu sangat licin. Seekor cicak lagi menyambut. Itulah, memang belum pernah ada yang berjaya. Seekor cicak lagi menyokong. Tapi aku ingin nak turut serta, nak cuba nasib. Tak payahlah, kalau turut serta pun bukan menang. Tak payah susah-susahkan diri, kata cicak itu mendapat sokongan cicak yang lain. Tapi dia masih lagi tak puas hati. Tak payah nak tapi-tapi lagi. Memang tak boleh menang punya. Akhirnya cicak itu kecewa. Sampai juga pada hari yang dijanjikan, padang sekolah kebangsaan cicak kepanasan, penuh dengan cicak-cicak yang datang dari seluruh pelosok kampung. Semuanya ingin melihat siapakah juara sulung pertandingan panjat tiang licin. Si cicak A bersiap sedia untuk memanjat. Baru dia nak letak tapak kaki di tiang, cicak lain pun menyeru, "Oi, tak payah masuk lah, oi, tak boleh panjat punya." Rio, kemudian cicak lain pun menyebut, "Betul, takkan boleh menang punya." Diikuti sorakan yang maha kuat. Akhirnya cicak A tak jadi nak panjat. Padahal tadi dia punya semangat. Tiba-tiba pula dia rasa tak boleh. Datang pula cicak B, kurus sahaja. Belum sampai di tiang licin tu lagi dah dengar teriakan daripada cicak yang lain. "Dahlah, baliklah weh cicak kobeng. Tak payahlah, pasti tak lepas. Buat malu saja." Cicak B pun mengalah. Kemudian datang pula cicak C, terus meluru ke tiang licin dengan bergaya. Matanya tepat pada tiang, fokusnya tinggi. Seperti biasa, cicak-cicak yang datang daripada persatuan cicak membawang yang lain terus memainkan peranan. Bergema dengan sorakan, "Baliklah, tak boleh punya, mesti tak lepas, tak payah buang masa. Balik kampung dan jagunglah." Wow, kan? Cicak si tak hirau. Cicak si tak hiraukan teriakan cicak di sekeliling. Fokus, kemudian dengan lafaz bismillah, dia panjat dengan penuh bergaya. Akhirnya dia berjaya panjat tiang itu sampai ke atas. Semua cicak yang ada di situ tercengang, tergamar, tak tahu nak kata apa. Selepas beberapa saat, teriakan maha hebat bergema, ucapan tahniah silih berganti. Melihat keadaan itu, cicak C hanya mampu tersenyum. Bila cicak C diwawancara oleh wartawan, barulah rahsianya terbongkar. Cicak C itu pekak rupanya. Bau dia kau. Saya pernah dengar kisah kata pekak kan. Ini cicak pekak kan. Tapi soalan Saiful ni tau. Soalan Saiful. Cicak Islam kan. Kalau saya tanya, soalan saya lah, cicak tu dah sunat ke belum? Tapi cicak kalau sunat potong belakang tu dia tu balik. Tak boleh. Bahaya sunat tu balik. Okey baik. Mungkin boleh kongsi lah kot. Dia mungkin inspirasinya tadi dia sama juga macam yang kata pekak semua kan. Tapi sebenarnya apa yang nak diberikan pengajaran daripada kisah ni? Dia kalau kita sedar ataupun tidak, kisah inspirasi ini dia semuanya hampir sama, tetapi diceritakan dalam bentuk yang berbeza. Kita beri kreditlah kepada pencipta asal cerita cicak ini, kan? Walaupun siapa pun anda dan anda telah berjaya mengubah dunia dengan cerita anda. Jadi nak tahu apakah kesimpulan cerita itu, boleh fikir sendiri. Ingat dekat kalau nak tahu kesimpulan cerita ni beli. Aduh. Kena beli buku ni lah. Lambat masa promosi ni kan. Lambat lah. Kejap lagi kita bagi masa untuk promosi buku. Okey. Kita teruskan dengan persembahan yang terakhir lah untuk sesi chapter 2 buku Sorry Basking ni daripada Saiful. Sama pun lek. Bukan persembahan terakhir daripada kau. Okey, silakan Saiful. Okay, untuk persembahan terakhir ni saya akan menyampaikan deklamasi sajak itu yang berkelangsungan pada tahun 2020 dan 2021 yang berkaitan lah.
Terimalah sajak 20 tolak 21. 2020 tahun wawasan yang diheboh, gagasan dibina, negara berdiri teguh, negara bergerak maju, moden, canggih dan utuh. Namun 2020 rupanya COVID-19 datang merempuh. Ekonomi negara terus melumpuh, kerajaan dilantar bakal rapuh. 2020 tiada apa yang indah bila tersentuh, rakyat susah jatuh mengeluh, dikurung PKP, aktiviti tertangguh. 2020 lemah, segalanya berlabuh, pergilah, moga jalan cahaya bersuluh. Esok pun nanti rahmat Tuhan bakal meluruh. 2021 pamerkan segera wajah ayumu, bukakan pintu di setiap penjuru, agar bahagia hendaknya datang bertemu. Semua lima-lima. Lepas tu temu air semua ada lima-lima di ujung. Bagus lah. Baik, pandai dia nak main dengan situ Tapi itulah dia. Kita sebenarnya sentiasa mengharapkan supaya 2021 ni akan memberi sinar yang lebih baik macam tadi yang apa nama tu? Apa nama kau? Saya pun. Saya pun dan sebagainya. Saya pun bagi tahu pendawan itu tadi kan. Nak apa, nak memberi yang lebih baik, kita jaga SOP dan sebagainya. Mungkin ada harapan yang terselit dalam sajak kita tadi berkenaan dengan situasi semasa kita sedang hadapi. Mungkin sebab kita nak mengimbau apa yang berlaku pada tahun 2020, mungkin ramai yang cakap banyak yang negatif daripada positif. Jadi mungkin pada tahun 2021 ni ramai daripada kita yang mengharapkan sesuatu, apa orang cakap, keajaiban mungkin berlaku untuk menghapuskan segala wabak COVID-19 ni, supaya kehidupan kita semua di seluruh dunia ni dapat berjalan seperti biasa, seperti keadaan yang normal. Sebab saya yakin dan percaya ramai yang rindu untuk berkunjung ke luar negara dan melakukan aktiviti, dan mungkin kita buat aktiviti book basking pada tahun hadapan. Kita buat besar-besaran di dewan yang lebih megah, dipenuhi oleh penonton-penonton di rumah boleh hadir bersama untuk lihat kita bersiaran langsung dekat padang sekolah cicak tadi tu. Padang sekolah cicak ramai orang. Lepas tu cicak ramai. InsyaAllah amin, kita doakan bajet dapat diteruskan. Bajet dapat diteruskan supaya nanti pihak penganjur sendiri tak melihat acara-acara yang dianjurkan seperti Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia ini terhenti pada bulan April sahaja. Sebab kita memang KLWBC ni dia punya statusnya sehingga April 2021. Setelah itu nanti tahun depan, tahun ni lah, mulai 23 April 2021 sampailah ke 23 April 2022 oleh negara lain pula, ibu kota lain pula ni. Saya nak sebut apa? Saya dulu tak kerti nak sebut Tbilisi, betul lah kot. Tbilisi bukan tetap. Bukan. Dan kita adalah ibu kota yang ke-20 yang dapat setelah beberapa negara sebelum ni. Kita pass patent, kita ambil patent dari Sharjah. Sekarang ni kita dan April ni, 23 April ni kita akan serahkan patent tu kepada Tbilisi. Lepas tu ke ibu kota yang lain. Tapi itulah kita harapkan supaya dengan pelbagai acara begini akan lebih membuka mata ramai orang di luar sana untuk meneruskan usaha-usaha ini di masa-masa akan datang, walaupun status itu sehingga April tahun ini. Baik, okey. Apa benda tiba-tiba cakap pasal benda ni? Kempen, itu kempen. Tak, kempen kita kena bagi pengada muda ni tadi. Kita kempen buku. Okey, betul. Betul. Baik, okey. Jadi tuan-tuan dan puan, anda semua sudah bersedia. Kita dah sampai sebenarnya ke penghujung acara Book Story Masking chapter yang kedua. Tapi sekejap lagi ada sesi lain. Cuma sesi promosi sikit lah kan di ujung nanti. Cuma kita nak tutup sahaja dahulu dengan persembahan ini. Kita mahu berikan yang terbaik kepada anda semua. Kita berikan beban ini kepada Bukan, kita tambahkan beban. okey, kita tambah. Okey, tadi kita dah beri awal tadi dah. Okey, kita tambah, betul, terima kasih. Kita tambahkan beban ini
untuk menghiburkan anda semua dan kami semua di sini dan sebagainya untuk teruskan dengan persembahan penutup daripada habis kena bahan. kau bahan dia masa baju tak apa. Okey, boleh dah boleh ada nama siapa kan? Dah ada nama dia kan? Okey, boleh. Alright. So okey, kita berikan tepukan yang kedua kepada Cikgu Pun. Okey, terima kasih Hafiz. Terimalah lagu yang terakhir pada hari ini. Lagu yang saya kirakan satu kerinduan yang kita ada dalam semua rakyat Malaysia. Saya sempat abadikan memori ini, iaitu memori melancong, memori makan tempat sedap, memori pergi jalan-jalan. Terimalah Teh Halia Tamil Street. Aku datangi kedai jeruk madu Pak Ali di sebelah Bazar Legenda yang masih teguh berdiri, Bazar Chaurasta. Ini toko buku lama, segedung ilmu yang bersejarah. Sebut sahaja yang kau ingini, pasti kau temui buku yang menunggu tuan baharu. Saat mencari tanda kenangan, baju sepasang bergambar ikonik melintas dua beradik berbasikal. Saat itulah aku menyapa, senyum dia melambai kembali, walau sedang sibuk bicara. Melepaskan lelah di Tamil Street, panjang beratur di suatu gerai, aku memilih gerai yang lain. Mencuba teh tarik halia, ku hirup sedikit-sedikit, menyegarkan, mendamaikan, walau dalam lelah kepenatan, dalam cuti lebaran. Sebelum mengharung arus pekan di Lebuh Raya, untuk kembali ke Bukit Melawati. Habis dah. Habis kan nak Habis dah. Waduh, macam tak habis. Macam dah cukup lah. Tak macam tak terang lagi lah. Sampai ke bawah. Dia kena ke dalam lagi. Dalam lagi? Kena ke dalam sikit lagi. Macam kena tekan sikit lagi. Cuba buat pula. Tak payah tengok skrip. Main ni. Freestyle. Kita freestyle. Belanja sikit freestyle. Tak payah tengok situ orang kata. Betul ni? Betul. Dia nak ambilkan masa je lah. Aku datangi kedai jeruk madu Pak Ali di sebelah Bazar Legenda yang masih teguh berdiri, Bazar Chaurasta. Ini toko buku lama, segedung ilmu yang bersejarah. Boleh? Terbaik. Okey, itu dia persembahan penutup daripada Cikgu Bun kita dengan teh tarik halia pula lah. Teh halia Tamil Street. Dengan roti telur goyang pula atas tu. Alamak. Roti telur goyang dia kena padan. Dia ada padanan dia. Itu roti canai telur goyang, kari kambing. Itu lain. Ini roti bakar, telur Oh, goyang, faham. taruh sikit lagi hitam. Faham? Teh halia. Macam tu lah pergi dia. Macam Step aku. Okey, tapi boleh kongsi sikit kot. Ke tadi awal tadi dah kongsi macam mana dapat cerita pasal lagu ni. Cerita pasal lagu ni masa tu, biasalah kalau kita pergi ke Pulau Pinang, kita mesti cari jeruk madu Pak Ali. Lepas tu Betul? rupanya masa tu Bazar Chaurasta baru upgrade, baru ditambah nilai. Kedai-kedai buku semua. Mungkin kita yang suka buku ni, walaupun membaca tak banyak sangat, tapi kita suka membeli kan. Nampak kedai buku, mata kita akan macam wah, macam bersinar-sinar. Lepas tu nampak buku-buku lama pula. Itu yang first lah. Lepas tu bila dah beli jeruk apa semua, keluar tengok ada satu gerai ni, saya rasa kedai tu viral kot.
orang bantu panjang. Tapi mungkin sebab waktu tu walaupun belum ada BKP semua, tapi saya rasa malahan nak bantu lapar. Pergi satu kedai, tengok dia ada specialty dia adalah teh halia, teh tarik halia. So bila try dengan ada roti bakar dengan telur baru masak tu, dan itu yang membuatkan satu memori untuk saya dan keluarga. Jadi kita rasa memori tu takkan dapat balik kot kalau waktu sekarang ni kan. Betul. Saya pun lama tak melancong ke luar ni. Jadi saya rakamlah memori tu dalam puisi ni, Teh Halia Tamil Street, yang terangkum dalam antologi Meracik Purnama tahun 2019. Terbaik. Okey, di penutup ni lah, di penghujung kita punya sesi ni, sedikit lah sebagai penghujung, sebab dah kata dekat Facebook KL Baca, kalau tak cakap pasal buku ni kan tak sah lah pula kan. Jadi marilah kita kongsikan sedikit tulisan-tulisan karya tuan-tuan dan perempuan, yang mana yang tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan sebab perempuan dan sebagainya tadi. Kita nak munculkan ke tadi? Muncul suara je. Tiba muncul suara. Okey, tak apa. Apa pun kita berikan dulu kepada Cikgu Bun, mahu kongsikan tentang buku, mahu promosi apa-apa yang patut, nak giveaway ke, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau karya sulung untuk karya kreatif adalah ini, Meracik Purnama, juga salah satu daripada koleksi pengkarya guru, dan daripada koleksi buku inilah guru-guru di Malaysia nampaknya terus berkembang dengan penerbitan buku selepas 2019. So selain daripada Purnama, saya juga ada Dia Matahari. So Dia Matahari ni diselenggarakan oleh Persatuan Penulis Johor. Walaupun saya bukan orang Johor dan tak pernah try mana-mana orang Johor pun sebelum ni. Tapi saya banyak terlibat dengan Persatuan Penulis Johor, yang mana Cikgu Rosli Bakir dan juga Cikgu Hamzah. Buku ni memuatkan ada dua naskah saya, dua karya saya di dalam ni. Satu, terima kasih Cikgu Banu, iaitu Cikgu berbahasa India, merupakan guru pertama yang mengajar anak saya menulis. Cikgu Banu Kasih. Dan juga satu lagi, Matematik dan Cinta. Buku ni ada banyak lagi dengan saya. Puisi puisi-puisi yang dimuatkan. Dan satu lagi buku yang saya rasa sangat menarik, iaitu juga dengan Persatuan Penulis Johor. Buku ni bertajuk Bunga Perpaduan. Dekat saya ada 3 buah lagi. Bunga Perpaduan ni yang menariknya ialah semua puisi ditulis dalam bahasa Melayu dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Jepun oleh pelajar Malaysia yang berada di Jepun. So buku ni saya rasa sangat menarik. Kalau kawan kita yang pernah belajar bahasa Jepun di sekolah ataupun belajar bahasa Jepun dengan anime dan sebagainya, saya rasa menarik terdapatkan. Dan yang ni juga satu lagi karya saya ada dimuatkan di dalam ni bersama dengan Tukang Puisi dalam Jari-Jari Aneh. Karya Ato Selerak tadi ada di dalam ni. Ini boleh dapatkan, tengoklah dekat website Caterpillar. Puisi Ato Selerak tu ada dibuatkan dalam Tukang Puisi. Asalnya diterbitkan, disiarkan di Facebook Tukang Puisi. Setelah itu memang mereka kumpulkan dan menjadikan antologi zin puisi-puisi yang diterbitkan oleh Tukang Puisi lah. Ada beberapa CD lah. Ini salah satunya lah. Itu antaranya lah. Jadi macam mana nak dapatkan buku ni? Dan tadi dah tengah-tengah masa buku ni tak cakap macam mana dapatkan buku ni. Kata ada 3 naskah, ada 10 naskah kan. Buku Jari-Jari Aneh ni boleh cari dekat Caterpillar. Tapi saya kat Cikgu ni tak ada lah. Dekat saya dah habis. Okay. Tapi rasanya ini antara zin yang paling laku keras. Nak clear. Okey, bagi dia mendapatkan Bunga Perpaduan dan juga Dia Matahari, boleh PM saya lah dekat FB saya sendiri. Alright, terbaik. Ada lagi ni yang nak keluar kan? Tak ada. Macam dalam tak try orang Johor tadi, 2 buku daripada Johor ni. Okey. Kita teruskan dengan Cikgu Muiz. Okey, terima kasih. Cikgu anak kata nak masuk. Buku saya ini antara buku terbaru lah, buku solo saya, Layan Sikit Membebel, terbitkan pada tahun 2019. Sekarang ini masih lagi dijual di laman web Galeri Ilmu. Boleh dapatkan lah, harganya RM15. Tengoklah berapa Galeri Ilmu bagi diskaun. Buku ini buku motivasi.
sangat sesuai dibaca oleh semua golongan. Dan itu tadilah antara cerita-cerita yang saya kongsikan kepada anda semua. Terima kasih. Ada lagi buku lain? Ada banyak. Boleh Saya dengan Galeri Ilmu ada 4 atau 5 buku. Buku solo ada 2, kemudian buku antologi pun ada 3, 4 lagi lebih macam tu. Boleh cari di Galeri Ilmu. Topik lain? Ada, tapi kebanyakan penerbit yang ada sebelum ni semua dah bungkus lah. Tapi buku-buku materi ke? Buku saya sendiri pun tak ada. Contohnya macam Budak Daerah ke, itu antara yang laku keras kan. Tapi nak cari memang dah tak ada lah. Kemudian dia cari kat Shopee. Ada. Nama Shopee ada. Mesti ada orang yang jual. Ataupun tengok dekat carousel. Beli yang second hand pun okey lah. Mana tahu yang second hand tu ada tandangan. Mungkin. Saya nak tambah sikit buku yang Cikgu Muiz pegang ni. Kalau di sekolah saya, sekarang ni kan bila kita dah tak boleh buat perhimpunan, guru kaunseling sekolah saya ambil petikan daripada buku tersebut dan bacakan di mikrofon untuk satu sekolah dengar. Untuk apa ni? Lain macam. Lain macam. Jadi buku ni bukan setakat boleh baca sendiri, lagi best kalau macam boleh dibacakan untuk satu sekolah. Kalau sekarang mungkin dia boleh baca kat surau-surau taman tu kan, mungkin sebagai tazkirah. Saya rasa cukup. Kau makin kembang. Makin banyak follower ni. Rasa tak muat lah mesti ni. Saya tak berniat untuk body shaming, tapi kau makin kembang. Boleh. Cukup. Rasa tak muat lah mesti ni. Cukup. Dan bunyi lebih. Okey. Kita teruskan dengan Saiful. Silakan, ada nak dipromosi. Saya masih belum diterbitkan. Nanti insya-Allah bila telah diterbitkan saya akan Masih kongsi belum diterbitkan? masih belum diterbitkan. Bukan masih belum dimiliki kan? Buku dia. Dia kata tadi dia belum diterbitkan. Jadi insya-Allah kalau sudah diterbitkan nanti saya akan kongsi di media sosial saya untuk semua untuk cara-cara untuk beli. Apa media sosial tu kalau boleh dikongsikan? Ada dalam poster nanti saya tengok pun. Ada kita dah letak link Facebook dan Instagram semua kan. Baik, okey. Di penghujung sesi ini kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada dari hujung Cikgu Bun. Kita berikan tepukan yang penuh untuk Cikgu Bun. Terima kasih yang menonton. Kita berikan tepukan kepada Cikgu Saiful dan juga Cikgu Muiz. Terima kasih kerana sudah sudi bersama-sama dengan kami untuk Book Story Masking chapter yang kedua untuk My Book Festival dan juga Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia. Dan terima kasih juga kepada anda tuan-tuan dan puan. Saya difahamkan tadi sehingga sekarang pun beribu-ribu tontonan, kalah daripada subscriber yang ada dengan YouTube channel Cikgu Muiz kita. Tapi alhamdulillah, syukur. Terima kasih atas sokongan anda semua tuan-tuan dan puan mana yang sudi menyokong dan juga menonton siaran langsung ini tadi. Semoga anda semua baik-baik saja walau anda berada di mana sekalipun. Terus jaga SOP, terus jaga kesihatan. Kita jaga kita dan kita nak tampilkan tadi. Betul ke nak tampilkan? Nak tampilkan dan sebagainya. Kita nak tampilkan dan sebagainya. Gambar dan sebagainya. Saya nak dan sebagainya dia tunjuk tangan begitu kan. Tak apa kan. Apa pun insya-Allah terima kasih juga kepada penerbit kita penyelaras program untuk My Book Festival dan juga untuk Book Story Masking, Cik Puan Azhar Abdul Rahman. Padahal muka saya sebut nama. Dalam muka saya sebut nama kan. Cik Puan Azhar Abdul Rahman. Dan kita bertemu lagi di siri-siri yang akan datang insya-Allah, acara-acara yang akan datang. Terima kasih juga kepada anda semua. Selamat menonton. Selamat berhujung minggu. Selamat berhujung minggu dan jumpa lagi di waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang. Bye bye.